Di dalam hutan di luar bandar kecil Boston di Sepanyol, terdapat mayat seorang gadis muda. Di antara pepohonan, bayangan memerhati dari jauh. Tidak lama kemudian polis tiba dengan Inspektor Amaya dan mula mencari petunjuk. Gadis itu hilang malam tadi selepas kehilangan basnya, dan kasutnya telah ditinggalkan di tepi jalan. Tubuh itu menunjukkan dia telah dicekik dengan tali, semua solekannya dicuci, terdapat pelbagai bulu haiwan bercampur dengannya, dan ada manisan tradisional menutup pangkal pahanya, yang telah dicukur. Tiada tanda-tanda penderaan, tetapi kedudukan tangannya tidak semula jadi. Berdekatan mereka menemui beknya dengan ID, namanya Ainyo dan dia baru berusia 13 tahun. Semua ini terdengar biasa bagi Amaya, jadi dia pergi ke penjara untuk menyoal siasat teman lelaki Charla, yang dibunuh sebulan setengah yang lalu. Lelaki itu menjelaskan bahawa Charla menyukainya secara kasar dan dia tidak pernah mahu meninggalkannya bersendirian di jalan raya, tetapi dia yang enggan menunggang bersamanya malam itu. Menangis, dia bersumpah dia tidak melakukannya, dan Amaya percaya kepadanya. Kemudian di balai polis, keputusan ujian kembali dan mengesahkan teori Amaya, Charla dan Ainyo dibunuh dengan tali yang sama, jadi mereka menghadapi pembunuh bersiri. Memandangkan Amaya pernah bekerja untuk FBI, dia ditugaskan untuk mengetuai kes itu. Ini bermakna dia perlu tinggal di Boston, yang merupakan kampung halamannya. Apabila dia tiba di Boston, dia segera pergi ke balai polis untuk berjumpa dengan polis tempatan dan terus membuat perbandingan antara Charla dan Ainyo. Kedua-dua gadis mempunyai kemanisan di pangkal paha mereka dan rambut haiwan bercampur dengan mereka. Selepas itu Amaya pergi tinggal di rumah zaman kanak-kanaknya bersama ibu saudaranya Ingrasi dan kakaknya Rosaura. Berada di sini sekali lagi mengimbau kenangan zaman kanak-kanaknya dan bagaimana ibunya Rosario pernah mengabaikannya atau menolaknya. Keesokan harinya Amaya dan pegawai Jonan pergi ke pengebumian Ainyo dan melihat seseorang yang mencurigakan menyelinap. Mereka mengejar lelaki itu dan mendapati ia adalah suami Rosaura, Freddy. Dia mendakwa dia lari kerana kehadiran Amaya membuatkan dia gementar sejak dia dan Rosaura bergaduh dan itulah sebabnya dia tinggal di rumah ibu saudaranya. Mereka tiba-tiba diganggu oleh Victor, bekas suami kepada Flora kakak Amaya yang lain. Walaupun mereka berpisah, dia masih sesekali bercakap dengannya. Kemudian Amaya pergi menemui Flora yang telah mengambil alih kedai roti komersial keluarga dan sentiasa membenci kakaknya. Apabila Amaya mendedahkan manisan dari tempat kejadian, Flora merasainya dan menentukan bahawa ia dibuat dengan bahan-bahan segar berkualiti tinggi dalam ketuhar yang dibakar kayu. Hanya beberapa kedai yang menghasilkan kualiti yang begitu hebat, jadi Flora akan menyediakan senarai untuk hari berikutnya. Kemudian Amaya kembali ke bandar dan tiba-tiba mendengar seorang ibu menjerit di jalanan, mencari anak perempuannya Anne yang telah ponteng sekolah. Amaya menelefon stesen dan mereka mengetuai pencarian melalui hutan bersama semua jiran. Semasa melihat sekeliling, polis bergurau tentang bulu haiwan pada mayat, mengatakan pembunuh itu mungkin makhluk yang dikenali sebagai Basajaun. Pada masa itu seseorang menjerit tentang penemuan, tetapi ia hanya sepasang kasut. Selepas dia mengarahkan pegawai untuk mengukuhkan pencarian, Amaya pulang ke rumah dan terkejut mendapati teman lelakinya James, yang datang untuk menunjukkan sokongannya. Dia pernah mendengar orang ramai dalam berita menyalahkan segala-galanya pada Basajaun dan kerana dia orang Amerika, dia tidak tahu apa itu. Rosaura menerangkan adalah makhluk humanoid berbulu tinggi yang serupa dengan Bigfoot, tetapi dia tersinggung kerana orang menuduhnya. Membunuh kerana Basajaun adalah pelindung hutan. Apabila mereka pergi tidur, James bertanya kepada Amaya mengapa, sebagai seorang kanak-kanak, dia tinggal di sana bersama ibu saudaranya dan bukannya bersama keluarganya. Amaya mengelak soalan itu tetapi satu lagi ingatan menyakitkan muncul di fikirannya, suatu hari Rosario mula menggunting rambutnya dengan tidak berhati-hati, dan dia terlalu memaksa sehingga gunting menyebabkan Amaya berdarah. Semua kenangan ini menyukarkan Amaya untuk tidur, jadi dia pergi ke tingkap untuk melihat hujan dan terkejut melihat Anne berdiri di atas jambatan. Amaya segera berlari keluar, tetapi apabila dia sampai ke jambatan gadis itu sudah tiada. Dia segera memanggil rondaan untuk mencari bandar tetapi tidak berjaya. Keesokan harinya Amaya bersarapan dengan Jonan untuk membincangkan beberapa perkara seterusnya yang perlu mereka selidiki untuk mendapatkan petunjuk. Apabila mereka hendak pergi, mereka terkejut melihat Flora bersama Detektif Montes, yang tidak pernah dilihat orang di stesen selama beberapa hari. Sementara itu seorang lelaki berbasikal menemui sepasang kasut lagi di tepi jalan.
Tidak lama kemudian polis mengepung kawasan itu dan mendapati mayat Anne dalam keadaan yang sama seperti gadis terakhir, termasuk Manis. Doktor percaya dia telah mati selama kira-kira 24 jam, bermakna dia tidak mungkin berada di luar tingkap Amaya. Tiba-tiba Montes menjerit kerana dia melihat sesuatu bergerak di dalam hutan dan dia melepaskan pistolnya, tetapi hanya untuk mencederakan memerang Koipo yang hamil. Montes bersumpah dia melihat bentuk humanoid dan sejak pelurunya mencederakan bayi, Amaya menembak ibu yang malang itu untuk belas kasihan. Kemudian Jonas dan Amaya pergi bercakap dengan ibu bapa Anne. Amaya memeriksa bilik perempuan dan mencari kod merah yang dilihatnya pada malam yang lain dengan poket penuh dengan walnut. Kemudian dia menyemak komputer Anne dan menemui folder dengan banyak gambar yang tidak senonoh, walaupun ibu bapanya berkata dia tidak mempunyai teman lelaki. Selepas itu Amaya menyelia bedah siasat, mengesahkan gadis ini mempunyai tangan dalam kedudukan yang sama dan makapnya telah ditanggalkan. Dia fikir pembunuh itu mempunyai ritual untuk menyucikan gadis-gadis dan membandingkan kedudukan tangan dengan imej perawan Maria, menunjukkan bahawa semua gadis itu juga ditemui di tepi sungai yang boleh sama-sama membasuh dosa mereka. Pada sebelah petang, Jonan dan Amaya pergi ke sekolah Anne untuk bercakap dengan rakan-rakannya. Seorang gadis berkata Anne meletakkan imej seorang gadis yang tidak bersalah untuk menipu orang, tetapi sebenarnya dia telah melihat seorang lelaki yang sudah berkahwin secara rahsia. Apabila Amaya pulang ke rumah, dia secara tidak sengaja menjatuhkan salah satu walnut, dan Ingrasi menerangkan walnut melambangkan kuasa ahli sihir. Kemudian Amaya pergi ke biliknya dan mencari loket kunci yang mencetuskan ingatan lain. Selepas potongan rambut yang mengerikan itu, ibunya juga telah membuatnya memakai pakaian yang hodoh dan Amaya berasa ngeri. Untuk membuat dia berasa lebih baik, ayahnya memberinya sedikit wang. Amaya bimbang ibunya akan mengambil wang itu daripadanya, jadi ayahnya juga memberikannya kunci pekerja untuk Amaya menyembunyikan wang itu di kedai roti keluarga. Pada waktu petang, Rosario pergi ke bilik Amaya hanya untuk mengejaknya dan meninggalkan walnut di atas meja sisi katilnya. Pada masa kini, tiba-tiba Amaya tersedar dan menyedari dia melawat kedai roti tanpa memikirkannya. Dia segera bergegas pulang dan membuang kunci itu. Keesokan harinya, Amaya dan Jonan bercakap dengan bekas Pesuruhjaya, yang masih ingat kes seorang gadis asing yang ditemui mati dengan gula-gula di kakinya. Nama gadis itu ialah Teresa, dan dia juga telah dicekik dan ditinggalkan berhampiran sungai. Rambut Teresa telah sempurna walaupun dia telah diseret melalui hutan, dan beberapa bulan kemudian mereka menemui seorang lagi gadis berambut sempurna di tepi sungai juga. Lebih ramai gadis dengan rambut sempurna terus muncul di kawasan yang berbeza dan lelaki itu menawarkan peta, tetapi dia mengakui mereka tidak pernah menemui sebarang petunjuk atau suspek. Selepas itu Amaya pergi ke kedai roti dan melihat Flora bertengkar dengan Victor. Apabila Amaya masuk ke dalam, Flora memberikan senarai yang dia sediakan, tetapi Amaya juga meminta sampel tepung. Kemudian Amaya pergi dan menemui Victor di luar, tetapi perbualan mereka terganggu apabila dia mendapat panggilan yang mengejutkan. Amaya bergegas ke rumah Freddy tetapi dia tidak akan membuka pintu jadi dia memeriksa tingkap, hanya untuk mendapati dia cuba memadam sendiri. Amaya yang terdesak memecahkan pintu dan berlari memotong tali untuk menyelamatkannya, dan sebaik sahaja dia selamat di atas lantai, Amaya menemui nota di tangannya yang cedera yang mengatakan, "Saya sayang awak, Anne. Saya akan sayang awak selamanya." Kemudian di hospital, seorang doktor mengesahkan ia adalah percubaan pemadaman sendiri dan luka di tangan Freddy bukan pertahanan. Amaya menunjukkan kepada Rosaura nota itu dan Rosaura menjelaskan dia tahu Freddy menipunya, tetapi bukan dengan siapa. Dia fikir Freddy malas dan tidak berguna, tetapi bukan pembunuh. Memandangkan Freddy tidak boleh bercakap, Amaya pergi berjumpa rakannya, yang tidak mengendahkannya sehingga dia mendengar bahawa Freddy boleh menjadi suspek. Rakan itu mengesahkan dia bersama Freddy pada malam pembunuhan itu kerana dia membawanya ke sebuah bar. Freddy telah berkelakuan sangat pelik dan terus menghubungi seorang wanita yang tidak mengendahkannya, dan Freddy menjadi sangat marah sehingga dia menumbuk cermin dan menyakiti tangannya, jadi mereka pergi ke hospital untuk jahitan. Keesokan harinya Amaya pergi ke pengebumian Anne dan dia terkejut melihat Flora di sana. Amaya tiba-tiba dibawa pergi oleh seorang pegawai polis kerana seorang lagi gadis mati ditemui, walaupun kali ini mayatnya berada di dalam sebuah rumah terbiar di dalam hutan. Namanya Johanna, dia berumur 15 tahun, dan dia sering lari dari rumah, jadi ibunya tidak melaporkan kehilangannya.
Doktor fikir dia telah mati selama kira-kira seminggu. Badan itu kehilangan lengan, mukanya penuh dengan lebam, dan kecederaan di lehernya menunjukkan dia dicekik dengan tangan. Tiada manis pada pangkal pahanya dan dia telah didera, jadi mereka fikir seseorang telah melihat berita itu dan membuat salinan yang buruk untuk menyalahkan jenayah pada pembunuh bersiri. Pada ketika itu Amaya melihat keluar tingkap dan melihat bayang-bayang bergerak di antara pokok-pokok lalu dia berlari keluar, tetapi tidak menemui apa-apa. Apabila mereka kembali ke balai, Ibu Johanna muncul untuk memberitahu mereka anak perempuannya dibunuh oleh suaminya Jason. Johanna adalah anak dari perkahwinan terdahulu, dan apabila dia berkahwin dengan Jason, pada mulanya dia adalah bapa tiri yang baik. Tetapi apabila Johanna dewasa, dia mula melihatnya dengan mata baru dan dia menjadi taksub sehingga dia meletakkan penjejak dalam telefonnya. Pada hari Johanna menghilangkan diri, Jason memberitahu isterinya bahawa dia telah mengeluarkan penjejak itu, yang tidak mungkin secara kebetulan. Semasa pegawai pergi mencari lelaki itu, Amaya bertemu dengan Jonan, yang mempunyai hasil penyelidikannya. Dia telah menemui 7 lagi kes dengan ciri yang sama, tetapi tiada satu pun daripada mereka yang ditangkap. Pada masa itu tiada siapa yang mengesyaki mereka boleh dilakukan oleh orang yang sama kerana terdapat sedikit perbezaan, tetapi Amaya dan Jonan boleh memberitahu ini adalah seseorang yang telah menguji ritual sehingga dia menemui gabungan yang sempurna. Kes pertama ialah Teresa, mayat dengan gula-gula 14 tahun lalu. Pada tahun-tahun itu, pembunuh itu lebih ganas, dan Jonan berpendapat dia cuba menghukum gadis-gadis yang melakukan perbuatan maksiat sebagai perkhidmatan kepada masyarakat. Bagaimanapun selepas sekumpulan kematian, terdapat tempoh 7 tahun tanpa mangsa. Kepulangannya bukanlah Charles tetapi seorang gadis tahun lepas yang semua orang sangka jatuh dari tebing. Rambutnya telah disisir sempurna dan kedudukan tangan sepadan dengan Virgin Mary. Amaya dan Jonan membuat kesimpulan bahawa pembunuh itu membuat pertunjukan tentang kematian kerana dia mahu mesejnya sampai kepada semua penduduk tempatan. Memandangkan gadis-gadis sedekat lalu berasal dari bandar yang berbeza, Amaya mahu Jonan menyemak akhbar sejak zaman pembunuhan mereka untuk melihat apa yang mengaitkan semua bandar itu kerana dia tidak fikir pembunuh itu memilih destinasi secara rawak. Pada malam itu, Amaya membenarkan Ingrasi membuat bacaan tarot untuknya. Kad itu mengatakan bahawa pembunuh itu berada berdekatan dan dia akan mengejar Amaya dan keluarganya. Apabila Amaya meminta identitinya, kad iblis keluar dan Ingrasi menjerit ketakutan. Sementara itu di tepi jalan, seorang gadis terlepas bas terakhir, tetapi tidak lama kemudian sebuah van muncul dan membawanya pergi. Ia juga memandu melepasi kereta polis, yang tidak menyedari apa-apa. Keesokan harinya, bapa tiri Johanna, Jason, didapati tidak sedarkan diri di laluan. Amaya pergi untuk menyoal siasatnya dan dia segera mengaku dia memukul dan mendera Johanna sebelum membunuhnya. Untuk cuba menyembunyikan jenayahnya, dia cuba menjadikannya seperti apa yang dia lihat di berita. Bagaimanapun Jason menafikan telah memotong lengan gadis itu dan berkata seseorang memindahkannya ke denai malam tadi kerana ketika dia tertidur dia berada di dalam hutan. Dia juga mempunyai ingatan kabur tentang seseorang yang membawanya. Sebelum Amaya pergi, seorang ranger memberitahunya bahawa dia mendengar whistle di dalam hutan dan apabila dia cuba mengikutinya, dia melihat bayang humanoid membawa beg ke dalam gua. Dia cuba mendekati orang itu untuk soal siasat, tetapi apabila ranger cukup dekat, orang itu telah pun menghilangkan diri. Seketika kemudian, Amaya tiba di rumah untuk mengetahui mereka sedang makan malam bersama keluarga. Pertengkaran sedang berlaku kerana Flora berpendapat kematian tidak menjadikan gadis-gadis itu suci dan dia tidak menyetujui perbuatan sewenang-wenang mereka, tetapi apabila Amaya mula membantah balik, Ingrasi memberitahu semua orang untuk menggugurkan subjek itu. Walau bagaimanapun Flora terus merungut, menyebut bagaimana Amaya meninggalkan bandar dan bukannya membantu adik-adiknya menjaga ibu mereka yang sakit. Dia menyesal telah menghantar Rosario ke klinik dan James terkejut mendengarnya kerana Amaya telah memberitahunya bahawa ibunya telah meninggal dunia. Apabila Amaya berkata dalam fikirannya Rosario memang sudah mati, Flora menghinanya dan pergi bersama Victor. Pada masa itu Amaya mendapat panggilan dari stesen dan bergegas ke sana untuk mengetahui bahawa tiada sampel tepung yang sepadan dengan gula-gula dari tempat kejadian. Hanya tinggal satu sampel yang belum mereka analisis kerana ia datang kemudian, dan Amaya bimbang kerana ia adalah milik Rosaura. Tiba-tiba dia dan Jonan melihat Montes masuk ke stesen, yang pelik kerana hari ini dia cuti.
Mereka memeriksa kamera keselamatan dan mendapati dia menerima beberapa laporan sebelum keluar. Kedua-duanya mengikut Montez ke sebuah kafe di mana dia bertemu Flora dan memberikan laporan kepadanya, jadi mereka segera bergegas masuk untuk menunjukkan ini mencuri bukti. Flora enggan berkata apa-apa, jadi Jonan menangkapnya. Apabila mereka kembali ke stesen, Amaya mendapatkan laporan terkini dan mendedahkan bahawa Flora memberi mereka tepung yang berbeza daripada tepung yang sebenarnya digunakannya. Dia tahu ini kerana Rosaura menggunakan tepung yang sama namun keputusan ujian berbeza. Tepung Rosaura sepadan dengan gula-gula jenayah, jadi Flora retak dan mengakui dia menukar tepung untuk melindungi perniagaannya. Ramai pekerjanya membawa pulang tepung dan dia tidak mahu terlibat. Pertengkaran berlaku, hanya diganggu oleh bos Amaya, yang memanggilnya ke pejabatnya. Bos telah mendapati bahawa Freddy mempunyai hubungan dengan Anne dan mengetahui tentang helah tepung Flora yang telah disembunyikan oleh Amaya daripada polis lain. Dia memutuskan ini adalah konflik kepentingan dan membawa Amaya keluar dari kes itu, sebaliknya memberikannya kepada Montez. Amaya cuba memberitahunya bahawa Montez dan Flora bekerja bersama, tetapi bos percaya cerita Montez bahawa dia hanya menyoal siasat Flora sebagai suspek. Dalam perjalanan keluar, Amaya melihat semua orang berlari mencari gadis lain yang baru hilang. Beberapa saat kemudian Amaya mendapat panggilan daripada mentornya di FBI, yang mengingatkannya untuk kembali ke asalnya untuk menghilangkan trauma yang menghalang penglihatannya. Amaya pergi ke kedai roti dan teringat malam dia menggunakan kunci ayahnya untuk menyembunyikan wang itu. Tiba-tiba Rosario tiba, jadi Amaya cuba bersembunyi di bawah perabot. Ibunya tetap menemuinya, dan apabila dia melihat wang dan kunci, dia menuduhnya mencuri daripada keluarganya sendiri. Amaya cuba melarikan diri, tetapi Rosario menangkapnya dan menamparnya berkali-kali. Apabila Amaya berjaya menolaknya, Rosario menjadi gila dan meraih pin rolling untuk memukulnya dengannya. Kemudian Rosario pulang ke rumah dalam keadaan terpinga-pinga dan apabila suaminya melihat kunci, dia berputus asa bergegas ke kedai roti. Terkejut dia mendapati Amaya yang tidak sedarkan diri tertimbus di dalam tong tepung. Bapa segera menyelamatkannya dan membawanya ke hospital, di mana doktor menjelaskan tepung itu mencipta kudis yang menyelamatkannya daripada berdarah. Dia juga menyebut bahawa Rosario terus memukul Amaya selepas dia pengsan. Setelah Amaya dilepaskan, ayahnya menghantarnya untuk tinggal bersama Ingrasi. Pada masa kini, Amaya memutuskan untuk pergi berjumpa ibunya di klinik. Dia mendapati dia terikat di atas katil dan bertanya sama ada dia ada kaitan dengan pembunuhan itu, tetapi Rosario menghinanya dan cuba menyerangnya, jadi Amaya yang kecewa pergi. Dalam perjalanan keluar, seorang doktor menjelaskan mereka terpaksa mengikat Rosario kerana dia menyerang seorang jururawat dan memakan daging yang dikoyakkannya sambil mengulangi nama Amaya. Doktor kemudian mendedahkan abang iparnya datang berjumpa Rosario dengan kerap dan juga membawa bunga. Sementara itu Jonan sedang meneliti surat khabar lama dan menemui Flora dalam gambar. Kemudian dia terus melihat Victor muncul dalam sekumpulan konvensyen motosikal. Dia abang ipar yang doktor maksudkan, bukan Freddy. Amaya memanggilnya dengan kesimpulan yang sama, jadi dia memberitahunya untuk memaklumkan yang lain semasa dia mengejar Victor. Malangnya Montez tidak mendapat panggilan kerana dia meneroka gua yang dilihat ranger dan dia tidak mempunyai isyarat. Kembali ke Amaya, dia memecut laju di bawah hujan dan mendapati jalan terhalang, jadi apabila dia cuba menekan brek, kereta itu terbabas dan berguling menuruni bukit, mendarat terbalik. Pada masa yang sama Jonan tiba di rumah Victor, hanya untuk mendapati ia kosong. Dia cuba menghubungi Amaya untuk memberitahunya, tetapi dia tidak sedarkan diri di dalam kereta. Sementara itu, Montez dan anak buahnya masuk jauh ke dalam gua dan mereka menemui banyak sisa tulang manusia, termasuk lengan kanak-kanak dan seorang wanita yang terputus. Di tempat lain, Victor mula menyikat rambut mangsa terbarunya untuk menyediakannya untuk upacara itu. Seketika kemudian, Amaya tersedak apabila terdengar bunyi whistle yang kuat. Entah bagaimana dia keluar dari kereta dan apabila dia berpusing, dia melihat basa jaun dalam kabus. Dengan mengikutinya, dia keluar dari hutan dan sampai ke sebuah rumah misteri. Dengan pistolnya keluar, Amaya masuk ke dalam dan mendengar lagu yang digemari ibu bapanya, sambil memerhatikan ketuhar menyala dengan rasa manis di dalamnya. Dia juga mendengar seorang gadis menjerit, jadi dia mula menggeledah rumah dan akhirnya terjumpa koleksi keratan akhbar bercakap tentang semua pembunuhan dan gambar gadis-gadis itu. Tiba-tiba Amaya diserang oleh Victor, yang mencederakan lengannya dengan rolling pin.
Apabila dia bertanya kepadanya tentang gadis itu, Victor mula mengomel tentang bagaimana gadis-gadis pada masa kini adalah semua tat yang suka bermain dengan lelaki, jadi dia terpaksa mengajar mereka kesucian yang Flora dan Rosario dakwahkan. Sebaik sahaja dia terganggu, Amaya mengambil gunting dan menikam kakinya sebelum berlari keluar, menendang Victor apabila dia cuba menghalangnya. Apabila Amaya sampai ke tangga, Victor mengejarnya dan memukulnya dengan pin rolling sekali lagi. Amaya mempertahankan dirinya dan pergaduhan berlaku, di mana Victor cuba mencekiknya. Amaya meronta dan berjaya menolak gunting itu lebih jauh ke dalam kakinya sebelum menolaknya. Kemudian Amaya berlari untuk akhirnya mencari gadis itu dan mula membuka ikatannya apabila Victor mendekat, tetapi sebelum dia boleh menyerang, dia ditembak 2 kali oleh Flora. Beberapa ketika kemudian di stesen, Amain menerangkan keseluruhan kes. Victor membunuh mangsa pertamanya 14 tahun lalu kerana menganggap gaya hidup asing terisa sebagai ancaman kepada bandar tradisional itu. Selepas itu rasa bersalah menjadikannya seorang peminum alkohol yang membantunya meyakinkan dirinya bahawa dia membantu masyarakat. 6 tahun berikutnya dia membunuh 8 lagi gadis, tetapi kemudian dia bertemu Flora yang menahan kemarahannya. Selama 7 tahun perkahwinan mereka, dia tidak membunuh sesiapa, tetapi selepas perceraian mereka, kemarahan Victor kembali keluar dan dia mula membunuh lagi, membuat segala-galanya dengan butiran khusus untuk memaklumkan mesejnya dan mendapatkan semula rasa hormat isterinya. Kemudian Montes menambah bahawa beberapa tulang di dalam gua itu adalah daripada mangsa Victor, tetapi tulang lain seolah-olah daripada jenayah yang tidak berkaitan. Lengan yang dipotong itu memang milik Johanna, tetapi ia tidak dipotong oleh bapa tirinya atau Victor. Beberapa minggu kemudian, Flora menerbitkan buku tentang perniagaan keluarga dan memanggil ibunya penjaga sebenar kesucian bandar. Sementara itu, Amaya dan James memberitahu Rosaura dan Ingrasi bahawa mereka sedang mengandung.